Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan agar negara menghiasi semua usaha menangani COVID-19 dengan niat suci kerana Allah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke majlis sambutan awal tahun hijrah peringkat negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Marali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan agar negara menghiasi semua usaha menangani COVID-19 dengan niat suci kerana Allah agar dihindari daripada wabak. Titah baginda, niat kerana Allah adalah cara yang sebaik-baiknya mendekati Allah bagi memperoleh sesuatu yang dihajati kerana Allah menilai semua perbuatan berdasarkan niat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena Tahun Baru Hijrah 1444 yang disiarkan ke seluruh negara. Dalam titah baginda mengambil maklum bahawa tema sambutan kali ini menggalakkan supaya bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa dalam menghadapi ujian. Tema tersebut, titah baginda, dilihat sangat sesuai dengan situasi masa ini memandangkan negara masih berhadapan dengan wabak coronavirus. Bersabar dan berikhtiar, serta bertawakal dan berdoa adalah memang ajaran agama. Terutama sifat sabar menjadi penentu kepada kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana maksud sebuah hadis riwayat Muslim yang mahfumnya, tanda iman seorang mukmin sempurna adalah apabila dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itulah kebaikan baginya. Dan apabila sebaliknya dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itulah kebaikan baginya. Syukur dan sabar adalah pakaian nabi-nabi dan orang-orang saleh. Kita perlu bersikap seperti mereka itu, kerana syukur menambahkan nikmat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 tafsirnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi nikmatku kepada kamu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah sabar pula mengukuhkan kedudukan berdasarkan orang sabar itu sentiasa bersama-sama dengan Allah sebagaimana maksud ayat 153 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya tidak ada apa lagi yang patut dirisaukan atau ditakutkan jika Allah sudah bersama-sama dengan kita. Di sinilah terdapat pengajaran hijrah, di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketika itu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua, bahawa beliau Sayyidina Abu Bakar merasa amat cemas dan takut kerana menganggap musuh dari luar gua sudah nampak kepada mereka, sehingga mendorong Nabi SAW bersabda, memberikan perangsang, maksudnya, wahai Abu Bakar, janganlah takut dan berduka cita
Sesungguhnya Allah adalah bersama-sama dengan kita. Dengan sabda Nabi SAW ini, maka turunlah ketenangan kepada Sayyidina Abu Bakar yang sekaligus telah menjayakan misi hijrah yang penuh dengan cabaran itu. Perkara ini sayugia menjadi iktibar, khasnya dalam keadaan kita menghadapi pelbagai cabaran dan ujian, di samping melakukan usaha-usaha biasa, maka pergantungan kepada Allah juga adalah rukun utama kehidupan. Titah Baginda juga menekankan hijrah adalah satu usaha untuk menghindari musibah yang ditimpakan oleh musuh akidah. Tetapi ia bukan setakat usaha biasa, malah usaha yang dihiasi dengan niat kerana Allah, iaitu untuk menyelamatkan agama dan mencari keredaannya. Maka dengan niat demikian itulah hijrah telah berjaya menapati sasarannya. Mengambil pengajaran daripada peristiwa ini, maka elok sangat jika dalam menangani COVID-19 kita menghiasi semua usaha kita dengan niat suci kerana Allah agar dihindari daripada wabak, supaya dengan itu kita dapat melakukan ibadat dengan selesa dan dapat menunaikan lain-lain kewajipan dengan lebih baik dan sempurna. Inilah cara yang sebaik-baiknya mendekati Allah, iaitu melalui niat kerana Allah bagi memperolehi sesuatu yang dihajati. Sesungguhnya Allah adalah menilai semua perbuatan kita berdasarkan niat, sebagaimana Nabi SAW memberitahu perkara ini. Maksudnya, semua perbuatan itu adalah dengan niat. Sempena menyambut awal tahun Hijrah 1444 ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengajak umat Islam mengotakkan azam akan menjadikan niat baik kerana Allah sebagai pasak dalam semua tindak tanduk dan amal soleh. Misalnya, kalau kita membangun itu kita niatkan kerana Allah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita menjana ekonomi itu kita niatkan kerana Allah untuk kemakmuran negara. Kalau kita menjalankan undang-undang itu, kita niatkan kerana Allah untuk menegakkan keadilan. Kalau kita memperkasa pertahanan itu, niatkan kerana Allah untuk keselamatan. Kalau kita menangani COVID-19, juga kita niatkan kerana Allah untuk kebaikan semua dan lain-lain lagi. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita yang demikian itu, semua pekerjaan atau usaha kita yang berkebajikan akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, beta dan keluarga beta mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1444. Semoga kita dan negara sama-sama dipayungi oleh rahmat di sepanjang tahun ini. Awal tahun baru Hijrah 1444 disambut dengan penuh kesyukuran dan ketakwaan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara lewat petang tadi.
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis sambutan awal tahun Hijrah peringkat negara yang berlangsung di Jamiah Seri Hassanal Bolkiah, Kampung Kerong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setiadiraja Sebul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adan Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi yang lain. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Bilal, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi as-sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardah wa nasinahu wa lam tansahu. Majlis sambutan awal tahun Hijrah 1444 peringkat negara dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun Hijrah 1443 sebanyak 3 kali dipimpin oleh yang dimulakan Bawan Pihin Khatim Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad. Wa wa'adtana alaihi thawab fanas'aluka Allahumma ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram an tataqabbalahu minna wa la ta'ta' raja'ana minka ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tembakan Maryam sebanyak 21 das dilepaskan sebagai menandakan kedatangan awal tahun Hijrah 1444. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar yang juga memimpin bacaan doa awal tahun Hijrah 1444 sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sembahyang Sunan Hajat berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Selawat tafrijiyah beramai-ramai dipimpin oleh penuntut Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampung Rimba.
Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Penyampaian Sijil dan Convocation Ananda Yang Amat Mulia Pangeran Anak Harisah Widadul Bolkiah binti Pangeran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim yang berlangsung di Bristol Cathedral College Green Park Street, Bristol. Yang Amat Mulia Pangeran Anak Yang Amat Mulia Pangeran Anak Harisah Widadul Bolkiah telah dianugerahkan dengan ijazah Bachelor of Science with Honours Psychology daripada University of the West of England, Bristol. Yang Amat Mulia adalah anakda kedua Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah dan juga anakda yang kedua untuk menerima ijazah sarjana muda. Yang Amat Mulia Pangeran Anak Rahimah Sanaul Bolkiah binti Pangeran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim adalah anakda pertama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah yang telah menerima ijazah Bachelor of Arts Media and Communications dari The School of Journalism, Media and Culture Studies, University of Cardiff pada tahun 2018. Turut berangkat pada majlis penyampaian sijil dan convocation tersebut ialah Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim bin Pangeran Indra Mahkota Pangeran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj serta kerabat diraja lain. Status harian normal baharu COVID-19, 1 kes dalam kategori 5 dan 2 kes dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,285 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 79.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 53.3%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 74.9%. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan mengenai penutupan sementara pusat vaksinasi di Pusat Kesihatan Brakas sempena sambutan awal Tahun Baru 1444 Hijrah. Pusat vaksinasi di Pusat Kesihatan Brakas akan ditutup sementara pada hari Sabtu 30 Julai 2022 dan akan beroperasi seperti biasa pada hari Ahad 31 Julai 2022 dari pukul 2 petang hingga 8 malam. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Hassan Al-Bolkiah, Kampung Mentiri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan sembahyang fardu maghrib dan hajat berjemaah serta bacaan surah Yasin dan tahlil. Dikhususkan buat almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Biro Kawalan Narkotik BKN sekali lagi telah berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dada jenis syabu yang berpangkalan di negara Brunei Darussalam.
Operasi yang bernama Pirates telah memberkas ramai 29 orang tangkapan termasuk sepasang suami isteri yang dikenal pasti sebagai salah satu dalang sindiket kemasukan dadah jenis syabu ke negara ini. Sindiket yang didalangi oleh sepasang suami isteri ini telah lama beroperasi di sebalik individu-individu yang dipergunakan dan berhasil mengaut keuntungan haram dari pengedaran serta penyeludupan dadah jenis syabu dan pelbagai barang tegahan seperti rokok, minuman keras dan alat vape serta cecairnya. Dari hasil siasatan awal, pasangan ini beroperasi sebagai satu sindiket terancang bagi aktiviti penyeludupan dari negara jiran. Taktik suspek utama daripada pasangan ini beserta beberapa individu yang lain akan menggunakan perahu ke laut dengan alasan untuk memancing sambil mengambil bekalan dadah serta barang-barang tegahan melalui perjumpaan bersama kontak dari negara jiran. Beberapa tempat kediaman dan satu ladang di daerah lain telah digunakan untuk menyembunyikan bekalan dadah syabu dan pelbagai barang tegahan. Operasi Pirates telah dijalankan pada 24 Julai 2022 selama 5 hari berturut-turut, telah menahan 23 orang lelaki dan 6 orang perempuan terdiri daripada rakyat tempatan dan warga negara asing berumur antara 19 ke 63 tahun. Serbuan telah dijalankan ke atas 11 lokasi di Kampung Sungai Lalin, Kampung Agis-Agis, Kampung Panaga di daerah Blain, Kampung Jerudong, Kampung Rimba, Kampung Mentiri, Kampung Selam Bigar, Kampung Sungai Buloh, Kampung Serasa, Kampung Sungai Besar, Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei di daerah Brunei dan Muara. Secara keseluruhan, BKN telah merampas dadah dipercayai syabu seberat 531.37 gram, wang tunai yang dipercayai hasil penjualan dadah dan barang-barang tegahan berjumlah RM64,568, $2,168 Singapura, RM3,581 Malaysia, $1,359,000 dan €50. 12 buah kereta, 2 perahu, 1 motosikal, 1 drone, barang-barang kemas, alat-alat pekakas untuk menghisap dadah, alat-alat timbangan digital disyaki untuk kegunaan penjualan dadah, beberapa biji telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk urusan penjualan dan alat-alat pancing. Nilai rampasan keseluruhan dadah syabu tersebut bernilai lebih dari RM100,000 yang boleh digunakan untuk 5,300 orang penagih. Turut dirampas adalah barang-barang tegahan custom iaitu beberapa kotak cecair vape, karton rokok dan minuman keras yang telah diserahkan kepada pihak Jabatan Custom dan Excise Diraja untuk siasatan lanjut. Kesemua tangkapan tersebut masih di dalam siasatan BKN di bawah kesalahan-kesalahan Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Jika sabit kesalahan di bawah seksyen ini bagi kuantiti dadah syabu yang melebihi dari 100 gram boleh membawa hukuman gantung hingga mati. Seksyen 6(A) iaitu kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B) iaitu kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 iaitu kesalahan memiliki alat pekakas untuk memakan dadah terkawal. Seksyen 10 iaitu kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah APD Penggal 27 dan Seksyen 3 Perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012 iaitu kesalahan pembersihan wang haram. BKN menegaskan bahawa kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah merupakan musuh utama negara yang menghancurkan masyarakat terutama sekali golongan belia yang merupakan aset negara. Selaras dengan misi BKN iaitu dalam membebaskan negara ini dari cengkaman dadah haram, BKN akan sentiasa memantau, mengikuti, menjejaki dan menghapuskan mana-mana sindiket dadah yang ingin mengaut keuntungan daripada kesengsaraan dan kehancuran masyarakat akibat gejala dadah
ibadah ini. BKN menyeru kepada orang ramai untuk sama-sama memainkan peranan demi memastikan keamanan dan keharmonian negara dan masyarakat terus terpelihara. Di kesempatan ini juga, BKN ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan dan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi ini. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan pengikut-pengikut baginda dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah telah membuka lembaran sejarah yang paling agung bukan sahaja dalam perkembangan agama Islam tetapi juga kepada tamadun manusia pada keseluruhannya. Peristiwa hijrah yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan baginda tidak akan pernah dilupakan oleh sekalian umat Islam. Kerana hijrah Rasulullah SAW inilah yang telah menjadi sumber inspirasi perjuangan umat Islam sepanjang zaman. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Hijrah itu Perjuangan dan Pengorbanan. Melalui peristiwa hijrah, terdapat beberapa pengajaran yang boleh dijadikan sebagai iktibar. Antaranya, pertama, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kesucian agama Islam dan akidah itu lebih dari yang lain. Kedua, dalam peristiwa hijrah tergambar lukisan yang indah mengenai budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketabahan hati baginda dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran. Ketiga, tidak ada bertolak ansur dalam hal yang berkaitan dengan akidah. Keempat, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tanah airnya. Kelima, teman atau sahabat yang setia, jujur dan ikhlas patut dicari dalam mengharungi perjuangan atau keadaan yang berbahaya. Kehalusan seni budaya dalam majlis perkahwinan mencerminkan keistimewaan adat perkahwinan orang Melayu dengan adanya penggunaan santun bahasa. Keluhuran dan keunikan yang terkandung dalam majlis perkahwinan sewajarnya terus terpelihara dan dilestarikan kerana ia merupakan salah satu warisan bangsa Melayu yang melambangkan jati diri orang Melayu dan ketamadunan bangsa. Kehadiran puan tetamu kehormat Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berucap demikian semasa merasmikan Expo Perkahwinan Meri Kahwin alias Wafa 2022 pagi tadi di Anajat Complex. Expo yang diajurkan dengan kerjasama Wafa Hotel dan Atta Sdn Bhd itu disertai oleh 14 pengusaha. Antara objektif diadakan bagi mengekalkan adat dan budaya perkahwinan orang-orang Brunei dan membantu para pengusaha tempatan mempromosikan produk dan perkhidmatan perkahwinan yang ditawarkan. 43 botol dan 1 tong minuman dipercayai air tuak dirampas semasa operasi sepadu yang dijalankan oleh pegawai dan anggota daerah Polis Belain dan Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja JKED. Operasi dijalankan kemarin di sebuah kediaman di Kampung Bukit Puan, Labi, daerah Belain. Turut ditemukan 153 biji ragi dipercayai antara lain ramuan bagi membuat air tuak yang ditemui di kawasan luar rumah pemilik. Suspek serta semua barang rampasan diserahkan kepada JKED bagi siasatan dan tindakan lanjut.